Assalamualaikum. Hai anak-anak murid cikgu, apa khabar? Bersama lagi cikgu dalam kelas Matematik tahun 3. Kita akan sambung topik kita pecahan, perpuluhan dan peratus. Tapi hari ini kita akan belajar kenal pecahan perseratus dan perpuluhan. Boleh rujuk buku teks muka surat 96 hingga 98. Untuk kelas hari ini, anak-anak akan mampu menyatakan dan menulis pecahan perseratus dan perpuluhan dengan betul. Okey, sekarang cikgu ada satu petak yang dibahagikan kepada 100 bahagian yang sama besar. Dan cikgu warnakan petak ni dengan warna kuning. Ada berapa bahagian yang berwarna kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kalau kita tulis dalam pecahan, kita akan tulis 18 per 100. Maksud dia 18 yang berwarna daripada 100 bahagian. Semua ada 100, yang kita warna 18 sahaja. Ataupun kita tulis 18 per 100. Kita juga boleh tulis dalam perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Perpuluhan kita akan tulis 0.18. Ada titik. Titik inilah yang kita panggil perpuluhan. Bila kita baca ataupun kita tulis, kita akan tulis 0.18. Bukan 0.18. Kita akan baca satu-satu. Angka selepas titik ni kita akan baca satu-satu. 0.18. 1 dan 8. Titik ni disebut perpuluhan. Dan nombor selepas titik perpuluhan disebut asing-asing. Maksud dia satu-satu. 18. Kita tak sebut 18. Okey, sekarang sama juga. Cikgu ada 100 petak yang sama besar. Dan cikgu warnakan warna merah pula. Setiap barisnya ada 5. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Jadi pecahannya adalah 25 per 100. 25 per 100. Dan perpuluhannya kita akan tulis 0.25. 0.25. Jadi kita akan baca 0.25. Sama kita selepas titik perpuluhan kita sebut asing-asing. Kita tak sebut 25. Kita akan sebut 0.25. Okey, sekarang kita nak tukarkan 34 per 100 ini dalam perpuluhan. Okey, langkah pertama kita akan bulatkan 2 tempat. Sebab ada 2 kosong. Bawah ni 100 ada 2 kosong. Jadi kita akan bulatkan 2 tempat. Okey, 1 tempat, 2 tempat. Dan kita akan letak titik perpuluhan di hadapan yang kita dah bulat. Ni titik perpuluhan dia. Jadi jawapan dia akan jadi, di depan ni tak ada nombor apa, kita letak 0. Sebab tak ada nombor kan, kosong. Jadi 0, titik kita salin balik titik dan 34. 34. Jadi jawapan dia, yang 3 ni adalah tempat per 10. Belakang ni per 10 lah ni. Satu tempat saja per 10. Tapi 4 ni 2 tempat. Dia akan jadi per 100. Jadi jawapan dia 0.34. Kita tulis satu-satu asing-asing. 0.34. Okey, jom kita tengok contoh kedua. 25 per 100. Sama juga kita akan bulat 2 tempat sebab dia ada kosong 2. Jadi kita bulatkan 2 tempat. Baru kita letak titik perpuluhan kat depan dia. Dan jawapan dia, kita akan tambah kat depan titik perpuluhan tu 0 sebab dia tak ada nombor. Jadi 0.25. 2 ini adalah per 10 sebab dia duduk kat rumah per 10 ni. Yang 5 ini adalah per 100 sebab dia duduk kat rumah 100 ni. Per 100. Okey, dan jawapan dia kita akan tulis 0.25. Okey, contoh seterusnya 75 per 100. Kita bulatkan 2 tempat, sama juga sebab dia per 100. Baru kita letak titik perpuluhan. Jadi kita akan salin balik. Yang depan yang tak ada nombor ni kita akan letak 0. 0.75. 7 ini per 10. 5 adalah per 100. Dan kita akan tulis jawapan dia 0.75. Okey.
sekarang kita tengok contoh seterusnya 12/100. Sama juga, bulatkan dua tempat sebab per 100, tambahkan titik dan kita akan tulis jawapan dia 0.12. 1 ni per 10, 2 adalah per 100. Dan kita akan tulis dalam perkataan 0.12, bukan 12 nah, 12. Kita baca asing-asing. Okey, sekarang cikgu ada 10/100 pula. Okey, bulatkan dua tempat, tambahkan titik perpuluhan. Kita akan tulis 0.10. Yang satu ni per 10, yang belakang ni per 100. Okey, sekarang kita ada sifar kat belakang. Sifar kat belakang ni kita tak tulis pun tak apa. Nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa sebab dia tak ada nilai. Tengok per 100 dia kosong, maksud dia tak ada nilai. Jadi kita akan tulis 0.1. Macam tu je nah. Okey, kalau 50/100 sama, bulatkan dua tempat sebab per 100 tambahkan titik. Dia akan jadi 0.5 sifar dan per 10 ni 5, per 100 dia sifar, tak ada nilai. Jadi kita akan tuliskan 0.5 sebab sifar kat per 100 tak ada nilai, tak tulis pun tak apa. Okey, sama juga contoh seterusnya 60/100. Dia akan jadi 0.6 sifar. Tapi kita boleh tak tulis sifar kat belakang yang per 100 ni sebab dia tak ada nilai. Jadi kita akan baca 0.6. 70 pun sama juga, 70/100. Dia akan jadi 0.7. Dan sama juga untuk 80/100. Kita bulatkan 2, tambah titik perpuluhan. Dia akan jadi 0.8. Sebab dekat per 100 ni tak ada nilai. Kalau kita tak tulis pun tak apa. Sifar ni nah. Okey, sekarang nombor di atas ni satu digit sahaja. 9/100. Kita bulatkan dua tempat. Sama juga sebab dia per 100. Baru kita letak titik. Untuk tempat yang tak ada apa ni, kita akan letak sifar. Dia akan jadi 0.09. Sebab dekat sini tak ada digit. Jadi kita akan letakkan sifar. Sifar ni per 10 dan 9 ni per 100. Dan kita akan baca 0.09. 0.09. Yang ni sebab tak ada nilai sifar. Bukan tak ada nilai. Dia ada nilai per 10 sifar. Yang ni kita kena tulis. Kalau sifar kat belakang, kita tak perlu tulis. Tapi kalau sifar dia berada antara titik perpuluhan dan nombor, kita perlu tulis. Okey, 3/100. Bulatkan dua tempat, letakkan titik perpuluhan. Untuk tempat yang tak ada ni, bulat kosong ni, kita akan letakkan angka sifar. Jadi kita akan baca 0.03. Yang ni sifar ni ada nilai. Nilai dia per 10 sebab dia berada di antara titik perpuluhan dengan angka. Dia duduk tengah-tengah, jadi kita perlu tulis lah. Okey, 2/100 sama juga, bulatkan dua tempat, letakkan titik perpuluhan. Yang tak ada digit tu kita letakkan sifar. Jadi 0.02. Sifar ni nilai dia per 10, yang ni per 100. Dan kita akan baca 0.02. Okey, itu saja. Anak-anak boleh buat aktiviti muka surat 63 dan 64. Sebarang masalah boleh hubungi cikgu nah. Okey, selamat belajar. Bye.